Rentasan berita edisi 1007, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Apa kelebihan manifesto PH dan BN? Adli Zahari, calon Ketua Menteri Melaka. Kata atau tidak anda yang menjadi penilai. Inikah yang dinamakan kesejahteraan rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sudah membentangkan manifesto masing-masing. Pakatan Harapan melancarkan Pelan Tindakan Melaka Bersama Harapan sebagai tawaran mereka kepada rakyat Melaka bagi pilihan raya negeri. Manifesto tersebut yang diumumkan Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari merangkumi 3 teras utama, 6 strategi dan 32 inisiatif. 3 teras diumumkan di bawah kata kunci Melaka Sejahtera, Melaka Makmur dan Melaka Stabil. Sementara itu, Barisan Nasional pula menawarkan manifesto bertajuk Melaka 5 Tahun yang menggariskan 5 teras dan 103 inisiatif. Manifesto tersebut bertemakan kestabilan demi kemakmuran. Telah dilancarkan oleh Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan. Hadir sama calon Ketua Menteri Barisan Nasional Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang juga calon Barisan Nasional Kawasan Lendu. 5 teras utama dalam manifesto Barisan Nasional ialah kestabilan politik, ranjakan ekonomi baharu, kecekapan tabik urus, masyarakat bersatu padu serta pembangunan mampan dan perkongsian kemakmuran. Manifesto Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat mengandungi objektif yang agak serupa dalam perkara memberi tumpuan kepada membantu orang ramai mengatasi kesan akibat pandemik COVID-19. Kedua pihak memasukkan strategi memulihkan sektor pelancongan negeri yang telah lama terjejas teruk akibat COVID-19 di dalam manifesto mereka. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga berjanji akan menyediakan peruntukan tahunan setara kepada setiap ahli Dewan Undangan Negeri tanpa mengira parti. Namun mereka masih berbeza dalam beberapa keutamaan. Antaranya, Pakatan Harapan Melaka akan mengiktiraf kedudukan Ketua Pembangkang setaraf Exco jika mereka memenangi pilihan raya negeri pada kali ini. Mewajibkan setiap adun membuat pengisytiharan harta, mencarikan amalan tender terbuka sebagai teras proses perolehan negeri dan menggubal enakmen anti lompat parti bagi menjamin kestabilan kerajaan, kata Adli ketika melancarkan manifesto Pakatan Harapan itu. Tidak ada peruntukan tersebut dalam manifesto Barisan Nasional. Sebaliknya, Barisan Nasional mencadangkan pelantikan 5 ahli Dewan Undangan Negeri tambahan menerusi pindaan perlembagaan negeri. BN kena memang 2/3 barulah boleh meminda perlembagaan untuk melaksanakan cadangan ini, kata Muhammad dalam ucapan pelancaran manifesto parti itu kemarin. Nampak tak implikasi perbezaan manifesto ini? Pakatan Harapan mementingkan integriti menerusi kewajipan setiap ahli Dewan Undangan Negeri membuat pengisytiharan harta dan amalan tender terbuka. Pakatan Harapan juga peka kepada isu kestabilan politik dengan penggubalan enakmen anti lompat parti. Strategi kita bagi melaksanakan reformasi pentadbiran bagi menjamin kerajaan Melaka yang stabil, adil, telus dan berintegriti. Maka di antara inisiatif yang digariskan adalah menggubal enakmen anti lompat parti bagi menjamin kestabilan kerajaan, mengiktiraf kedudukan Ketua Pembangkang setara Exco Kerajaan Negeri, memberikan hak peruntukan tahunan setara kepada semua adun tanpa mengira latar belakang politik mereka, mewajibkan setiap adun membuat pengisytiharan harta, menjadikan amalan tender terbuka sebagai teras proses perolehan negeri Melaka. Aspek integriti ini amat penting demi takbir urus baik untuk mengawal perbelanjaan negeri, mengelak pembaziran dan menghalang rasuah. Inilah aspek perbelanjaan berhemah, khususnya pada era pasca COVID-19 yang memerlukan dana yang lebih besar untuk tujuan pemulihan. Anehnya, Barisan Nasional mahu menambah bilangan ahli Dewan Undangan Negeri yang pastinya akan menambah peruntukan kepada kos operasi kerajaan. Jelas penambahan ahli Dewan Undangan Negeri adalah satu pembaziran
kekhawatiran kerana perkhidmatan NGO masih boleh didapati menerusi program-program yang ditaja oleh kerajaan tanpa mereka menjadi exco. Harus diingat, wang yang digunakan untuk memberi gaji dan allowance kepada ahli Dewan Undangan Negeri termasuk yang tidak dipilih dalam pilihan raya adalah daripada titik peluh rakyat. Pulau Pinang yang penduduknya seramai kira-kira 1.77 juta orang dan Selangor 6.7 juta orang maju tanpa ahli Dewan Undangan Negeri tambahan. Jumlah penduduk Melaka ialah sekitar 932,000 sahaja. Justru cadangan ahli Dewan Undangan Negeri dilantik oleh Barisan Nasional akan hanya mewujudkan Pak Angguk. Ia tidak perlu dan wajib ditolak. Teka-teki siapa calon Ketua Menteri Melaka selesai tanpa sebarang unsur yang mengejutkan. Seperti yang dijangka, Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari diumumkan sebagai satu-satunya calon Ketua Menteri Melaka jika Pakatan Harapan dipilih oleh rakyat negeri itu dalam pilihan raya negeri pada 20 November nanti. Pengumuman tersebut dibuat oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Majlis Pelancaran Manifesto Pakatan Harapan Melaka kemarin. Mengapa Adli terpilih sedangkan timbul desas-desus sebelum ini bahawa bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun dan Ketua Penerangan Keadilan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin kononnya melobi jawatan itu. Idris bertanding di Dewan Undangan Negeri Asahan sementara Syamsul Iskandar mencuba nasib di Dewan Undangan Negeri Paya Rumput. Namun menurut Anwar, Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti yang berjaya menyelesaikan isu hubungan antara parti-parti dalam komponen dan memilih hanya seorang calon Ketua Menteri. Tadi akan memberikan satu signal yang jelas, satu-satunya pilihan bagi rakyat Melaka, pengundi Melaka, bahawa ada hanya satu parti yang tidak berkecai. Kalau sudah pilih yang sebalik ini, menang di antara PN dan BN, PAS itu hanya menumpang sedikit, menang akan membawa satu kekecohan yang besar. Kerana mereka ada dua calon ketua menteri. Hanya Pakatan Harapan sahaja yang mantap kerana kita sudah selesai calon kita. Parti-parti lain masing-masing ada dua calon. Anwar berkata jika Barisan Nasional atau Perikatan Nasional menang, ia akan membawa kekecohan kerana terdapat dua tokoh calon ketua menteri. Menurut kajian yang dibuat oleh para penyelidik rekod by Adli, ketika menjadi ketua menteri sebelum ini bakal memberikan peluang besar untuk Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya negeri kali ini. Merujuk kepada Adli, Anwar berkata, kita telah menonjolkan satu tokoh yang pernah memimpin kerajaan Pakatan Harapan. Adli Zahari adalah Ketua Menteri Melaka ketika Pakatan Harapan memerintah negeri itu selama 22 bulan sebelum dijatuhkan kerana 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat susulan langkah Sheraton pada penghujung Februari 2020 lalu. Terdahulu pengarah pilihan raya Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan mengumumkan bahawa sekiranya gabungan itu mendapat mandat di Melaka, Ketua Menteri ialah Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Terdapat juga khabar angin yang bertiup bahawa bekas yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Melaka yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof juga turut mengintai jawatan itu. Sementara itu, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengelak daripada menamakan calon Ketua Menteri dari gabungan itu. Nama Datuk Wira Mas Emrianti Samsudin turut disebut-sebut media sebagai salah seorang pemimpin Perikatan Nasional yang berpotensi untuk menjadi Ketua Menteri. Ketika itu, ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang melompat ialah Datuk Muhammad Jailani Khamis Keadilan Rembia, Datuk Nurhizam Hassan Bakti DAP Pengkalan Batu, Datuk Muhammad Rafiq Nai Zamuhidin Bersatu Paya Rumput dan Datuk Nur Afendi Ahmad Bersatu Teluk Mas. Sebelum ini, Media Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dikatakan mendesak supaya Pakatan Harapan segera mengumumkan nama Adli Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka. Beliau dipercayai bimbang jika pengumuman itu dilewatkan persepsi penyokong partinya yang tidak percaya kepada dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri UMNO yang turut diturunkan sebagai calon Pakatan Harapan akan semakin menebal. Situasi dalam politik toksik sebegini akan mempengaruhi persepsi pengundi bagi kerusi-kerusi lain di seluruh Dewan Undangan Negeri di Negeri Melaka. Adli yang juga naib Presiden Amanah akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Katil. Sudah tentu akan ada batu api yang mengambil kesempatan untuk melaga-lagakan mereka yang pernah namanya disebut akan menduduki tempat yang menjadi idaman ramai pemimpin politik itu. Tetapi jika perjuangan kalian benar-benar ikhlas demi kepentingan rakyat,
sudah pasti kalian tidak sentap atau melatah dengan suara-suara sumbang batu api tersebut. Untuk rekod, semasa Pakatan Harapan berkuasa di Melaka, tempoh seseorang Ketua Menteri memegang jawatan ialah 2 penggal sahaja. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad sekali lagi tampil menjelaskan kenapa 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri UMNO, Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman diterima oleh Pakatan Harapan bertanding pada pilihan raya Negeri Melaka. Menurut beliau, pihak yang kecoh isu Katak ini ialah UMNO. Sikap ini menghairankan kerana UMNO bekerjasama dengan Katak ketika menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton dalam membentuk kerajaan tebuk atap seperti yang sudah diketahui oleh seluruh dunia. Khalid menegaskan bahawa Pakatan Harapan tidak berkompromi dengan prinsip menerima katak-katak politik. Tetapi dalam hubungan ini, Khalid tidak setuju bahawa kedua-dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri UMNO itu wajar digelar katak. Kata Khalid, katak politik melompat dari satu parti ke parti yang lain. Tetapi bagi kes 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri ini, mereka dipecat selepas bertindak menarik sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Kita bekerjasama dengan Katak. Hakikatnya 2 calon yang diambil iaitu Idris Harun dan Nur Azman. 2 daripada 4. 2 daripada 4 ya. 2 daripada 4 ini telah diterima. Kerana mereka kita kaji dan kita menganggap bukan sebagai Katak. Oh, bukan kerana mereka tak keluar daripada UMNO. Mereka telah dipecat. Ya, apabila mereka mengisytiharkan bahawa mereka tidak lagi menyokong Menteri Besar lantikan UMNO pada ketika itu iaitu Sulaiman, maka tak sempat apa-apa lagi, terus mereka dipecat. Dan bila mereka dipecat, maka mereka bukanlah pihak yang melompat. Bukan mereka melompat daripada UMNO masuk parti lain dan sebagainya. Mereka telah dipecat. Dan selepas diorang pecat, diorang turun sebagai independen, sebagai bebas. Ya. Menurut beliau, Pakatan Harapan memberi 2 ahli Dewan Undangan Negeri itu peluang untuk membuktikan bahawa keputusan mereka untuk menarik sokongan daripada Sulaiman adalah untuk kepentingan rakyat Melaka dan disokong oleh orang Melaka. Mereka sudah tidak tahan dengan penyelewengan yang berlaku dalam kerajaan negeri Melaka seperti isu penjualan pasir dan 1,000 ekar tanah negeri kepada entiti swasta. Mereka mendakwa Sulaiman itu merupakan boneka kepada Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Idris itu bukan orang baharu. Dia bekas Ketua Menteri Melaka dan rakyat Melaka kenal dan boleh menilai mengapa dia bertindak sedemikian, kata Khalid. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad Siri 131 dengan tajuk PRN Melaka Kata O Kata malam kemarin. Selanjutnya, Khalid berkata ketika berhadapan dengan pilihan raya ini, baru beliau tahu media mana yang neutral dan mana pula yang berat sebelah. Beliau merujuk kepada tulisannya yang turut diterbitkan di Malaysia Deadline bertajuk The Malacca State Elections, Controversies and Implications atau Pilihan Raya Negeri Melaka, Kontroversi dan Implikasi. Tanpa menyebut nama media berkenaan, Khalid berkata media tersebut telah menulis tajuk beritanya yang berbunyi begini: DAP tak usah panjangkan isu, kami terima katak berprinsip, kata Khalid. Khalid menafikan ada menyebut perkataan katak berprinsip. Akibat cara penulisan tersebut, ia telah diviralkan dan menjadi gelak ketawa orang ramai. Diorang ni katak berprinsip. Bila dikatakan katak berprinsip, diorang keluar tu habis orang viral kan. Orang saya jumpa orang gelak. Apa ni kata katak berprinsip, mana ada katak berprinsip lah. Dia katak tu lompat, macam mana nak katakan ada berprinsip. Lalu menjadikan saya ni jadi malu. Betul. Terpaksa saya jelaskan, saya tak pernah kata begitu. Ini memang dia spin. Dan diorang ditegur. Memang saya minta lah kan, kita pun kata mungkin awak ni tak baca pun artikel aku kot. Main tembak je, sukakan tajuk yang sensasi ke apa kan. Tegur, tapi dia tukar. Akhirnya dia tukar tajuk. Tajuk tu, tapi tajuk tu yang dia pasang pun juga berniat jahat. Ujar Khalid. Khalid dipercayai merujuk kepada portal The Malaysia Insight yang menerbitkan tajuk berkenaan pada 6 November 2021 jam 10.11 pagi. The Malaysian Insight telah menukar tajuknya kepada DAP tak usah panjangkan isu, terimalah bekas adun UMNO, kata Khalid. Menurut Khalid, tajuk baharu juga berniat jahat. Macam mana saya boleh arah DAP terima? Itu bukan kerja saya. Saya menghormati pendirian DAP kerana itu hak mereka.
Kata Khalid, DAP membantah keras mereka diletakkan sebagai calon bebas di bawah logo Pakatan Harapan kerana bimbang mereka dianggap katak oleh penyokongnya. Dalam rencananya, Khalid berkata sekiranya undang-undang anti lompat parti dikuatkuasakan, mereka boleh berundur dan pilihan raya dipanggil semula. Tetapi pada masa ini pilihan tersebut tidak tersedia. Namun apa yang berlaku sekarang adalah alternatif yang cukup dekat. Jadi pertama sekali kita tidak mengklasifikasikan dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri UMNO ini sebagai katak, tegas Khalid. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata Pakatan Harapan tidak mempertimbangkan dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang turut menarik sokongan kepada Sulaiman kerana mereka terbabit menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan pada Mac tahun lalu. Menjawab soalan penonton, beliau berkata Pakatan Harapan tidak menggadaikan prinsip dan berkompromi dengan katak. Pakatan Harapan masih berpegang pada prinsipnya apabila membezakan antara 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri terbabit. Khalid mengambil contoh Tan Sri Shahriz Samad yang menentang Tun Dr. Mahathir pada satu ketika dahulu dan menjadi calon bebas. Orang politik betul. Pasal kita lihat dari sudut politik, ya, dan kita dapat bezakan mana katak dan mana tidak, kerana kita yang takrifkan itu seharusnya orang politik lah. Betul. Ya. Kalau kita ambil satu sikap, kalau kita tarik sokongan itu dianggap melompat, maka bila abang saya Tan Sri Syahril Abdul Samad, dia tarik sokongan, dia kritik Tun Mahathir pada masa itu, lepas tu dia letak jawatan, tak pula dianggap sebagai katak. Rakyat boleh sokong kerana dia membantah corak pemerintahan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tun Mahathir ketika itu. Ya, ketika itu. Namun tidak pula beliau dianggap sebagai katak, ujar Khalid. Beliau menegaskan soal sama ada mereka akan melompat selepas diberi peluang tidak dapat diberi jaminan. Sebagai contoh, beliau merujuk kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Zuraida yang sudah lama di dalam keadilan tetapi mereka juga melompat. Menurut Khalid, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dipecat daripada UMNO. Takkan kita nak kata Anwar itu katak? Soalnya, rakyat Melaka yang matang fikir dan nilaikan sendiri. Jangan terlalu pantas menghukum. Kerajaan Perikatan Nasional digelar gagal bukan satu cerita dongeng. Ia kisah benar yang dirasai deritanya oleh lebih 5,000 anak-anak yatim piatu dan 870,000 yang hilang pekerjaan gara-gara pandemik COVID-19. Ia kegagalan yang diwarisi oleh kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang lebih sesuai disebut Kerajaan Keluarga 69 kerana kecelaruan dalam tadbir urusnya. Ismail mengaku seramai 10,317 individu diisytihar muflis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai Mac 2020 hingga Julai. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, jumlah syarikat yang gulung tikar sepanjang tempoh itu adalah sebanyak 1,246 kes. MDI tidak mempunyai rekod mengenai jumlah pekerja yang diberhentikan sepanjang tempoh PKP, memandangkan MDI hanya bertindak untuk mengendalikan pentadbiran kes kebangkrapan individu dan pentadbiran kes syarikat yang telah mendapat perintah penggulungan dari pihak mahkamah, katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab soalan Lim Lip Eng, PH Kepong yang ingin tahu bilangan syarikat gulung tikar dan data pekerja diberhentikan bagi tahun 2020 dan 2021 serta bantuan ekonomi khusus kepada pengusaha yang menamatkan perniagaan dan individu hilang pekerjaan dalam tempoh PKP. Malangnya penderitaan itu hanya dirasai oleh rakyat marhain, bukan menteri-menteri dan timbalan mereka. Kemarin rakyat dikejutkan dengan pengakuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Dr. Abdul Latif bahawa kerajaan belanjakan RM4 juta untuk ubah suai pejabat di 14 buah kementerian. Menurut laporan, pejabat menteri dan timbalan menteri di Kementerian Perpaduan Negara sahaja telah membelanjakan lebih RM0.5 juta untuk membaiki pejabat mereka. Kementerian itu membelanjakan RM589,618 untuk membaiki pejabat menteri dan timbalan menteri mereka sepanjang tahun 2020 dan 2021. Menteri Perpaduan Negara itu Datuk Halim
Kalimah Muhammad Sadiq, manakala timbalannya Datuk Seri Ter Liang Ke dari MCA. Abdul Latif berkata perbelanjaan itu adalah untuk memastikan semua fasiliti dan kemudahan di pejabat-pejabat tersebut sentiasa terpelihara dan berada dalam keadaan baik. Selain Kementerian Perpaduan, Jabatan Perdana Menteri membelanjakan 1.07 juta ringgit untuk kerja-kerja yang sama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna RM425,130. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi membelanjakan RM398,604. Manakala Kementerian Wilayah Persekutuan berbelanja RM392,202. Sains, Teknologi dan Inovasi pula RM365,240. Abdul Latif menjawab soalan ahli Parlimen Pakatan Harapan Teluk Intan Nga Korming di Dewan Rakyat kemarin lapor bernama. Sebelum itu, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mendedahkan bahawa kerajaan telah memulakan proses penggantian kereta rasmi jawatan bagi Menteri-Menteri Persekutuan daripada model Proton Perdana 2.4L kepada Toyota Velfire 2.5L bermula April 2021. Kerajaan membayar kos pajakan bulanan Toyota Velfire sebanyak RM5,769.35. Kos pajakan bulanan ini terdiri daripada kos sewaan bulanan sebanyak RM4,851.61 dan kos selenggaraan bulanan berjumlah RM907.74. Sehingga September 2021, kerajaan telah membayar kos pajakan sebanyak RM1.42 juta kepada syarikat konsesi. Dan berkata demikian sebagai menjawab soalan ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim The Zin yang meminta Menteri Keuangan menyatakan perbelanjaan kerajaan menyediakan kereta rasmi Velfire kepada menteri-menteri sejak Mac 2020 hingga sekarang. Bajet 2022 dilihat kononnya sangat mesra rakyat. Sebagai contoh, orang muda dapat e-wallet RM150 secara one-off. Penjawat awam pula mendapat RM700 one-off. Rakyat pasti bergembira kerana menerima bantuan tersebut. Tahniah diucapkan. Namun, di sebalik pemberian sagu hati kepada rakyat ini, tanpa disedari Menteri-Menteri PN, PAS ini sebenarnya dapat menikmati bantuan yang paling banyak. Mereka mendapat bantuan kereta Velfire sebanyak RM5,079.35 sebulan. Tahniah. Bidas Zazing dalam kenyataannya sebagai mengulas jawapan Tunku Zafrul itu. Dalam pada itu, ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin menyindir Tengku Zafrul yang berbangga bahawa bajet 2022 adalah sebahagian daripada Pelan Pemulihan Ekonomi 6R, iaitu Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Saya ingin menambah satu R lagi, iaitu Retorik. Bau asam pedas Melaka yang semerbak boleh dihidu daripada pembentangan bajet retorik ini sendirinya. Menurut beliau, walaupun frasa kesejahteraan rakyat sering dilagukan di dalam ucapan bajet ini, namun elemen retorik basinya mengakibatkan irama lagu itu amat sumbang dan begitu memualkan. Bagaimanakah kerajaan yang membentangkan bajet retorik ini tidak ada rasa malu dan masih boleh melaungkan kalimah kesejahteraan rakyat? Sedangkan di tangan-tangan mereka masih berlumuran darah rakyat. Berapa ramai rakyat yang memilih untuk membunuh diri di era kerajaan tanpa mandat ini menerajui negara? Berapa ramai pula yang menjadi mangsa kepada pelaksanaan sistem dua darjat dalam menegakkan hukum? Berapa ramai rakyat, khususnya golongan muda yang baru sahaja menghabiskan zaman belajar mereka, yang bukan sahaja dibebankan dengan terpaksa membayar balik wang pinjaman belajar melalui PTPTN, tetapi juga dihukum tidak boleh keluar negara kerana bebanan hutang PTPTN itu? Soal Hanifah. Ahli jawatan kuasa pimpinan amanah itu juga membangkitkan mengenai seorang yang telah ditolak oleh rakyat pada 9 Mei 2018 kerana merosakkan serosak-rosaknya ekonomi negara ini dan memaksa kita semua untuk membayar hutang makhluk monster perosak yang bernama One Malaysia Development Berhad 1MDB. Hutang 1MDB setakat akhir Jun 2021 ialah RM32 bilion. Bunga atau faedahnya sahaja mencecah RM7.1 bilion. Semua pembayarannya ditanggung oleh rakyat Malaysia menggunakan antaranya wang dari tabung amanah negara. Dilaporkan wang tabung amanah ini hanya tinggal RM15.2 bilion sahaja. Hutang 1MDB lebih banyak, iaitu RM32 bilion. Kerajaan kena meminjam lagi. Maknanya hutang lagi. Buat hutang baru untuk membayar hutang lama, tegas Hanifah.
Orang berkenaan hari ini sedang berkempen berkeliaran di pilihan raya negeri yang terkenal dengan asam pedas itu. Sejujurnya, bolehkah kita percaya bahawa mereka akan dapat mentadbir kerajaan negeri Melaka demi kesejahteraan rakyat? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layari portal jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.